Baru-baru ini, satu operasi bersepadu telah dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP bersama Jabatan Agama Islam Negeri Selangor JAIS serta beberapa agensi penguatkuasa di beberapa premis makanan di sekitar Petaling Jaya. Operasi masuk hari kelima berkaitan halal dan kebersihan premis makanan di negeri Selangor ini bertujuan bagi memastikan pemilik premis mematuhi garis panduan serta syarat yang ditetapkan oleh pelbagai agensi penguatkuasa. Operasi bermula jam 4 petang dengan serbuan di sebuah restoran di Desa Mentari. Pegawai JAIS mendapati pengusaha kedai makanan ini mempamerkan 3 bingkai yang tertulis kalimah yang menyerupai ayat Al-Quran. Kalimah yang digantung di dinding premis itu amat meragukan dan mengelirukan pelanggan beragama Islam. Pihak JAIS telah menyita kesemua kalimah-kalimah ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan mengikut Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Manakala pemilik premis akan dipanggil bagi memberi keterangan. Di samping itu, restoran ini juga didapati tidak berada di tahap kebersihan yang memuaskan. Selain KPDN HEP dan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, beberapa agensi lain seperti Pejabat Kesihatan Daerah Petaling, Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ, Jabatan Imigresen Selangor dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM turut sama di dalam operasi ini. Serbuan di sebuah restoran di PJS 5 Petaling Jaya mendapati bahan mentahnya diperolehi dari pembekal yang tiada sijil pengesahan halal. Selain itu, pengendalian dan kebersihan di dapur secara keseluruhannya tidak memuaskan. Makanan yang siap dimasak juga dibiarkan terdedah serta tidak bertutup. Ia boleh mengundang keracunan makanan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haris Daniel bin Sawani Alin Sudul Had. Nombor kad matrik saya adalah #19A0300. Kami adalah kumpulan D dari kelas falsafah FHPK7 dan tajuk yang kami pilih adalah isu ketiadaan persijilan halal di premis-premis perniagaan. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan kami untuk meneruskan dengan persoalan-persoalan yang diberikan. Sumber ilmu yang kami gunakan adalah ilmu wahyu. Wahyu adalah sesuatu hakikat yang mutlak, suci, benar dan terpilih kerana ia datang daripada Allah dan diturunkan pada Nabi dan Rasul. Peranan utama wahyu adalah untuk memelihara kejernihan dan hak-hak yang ada dalam syariat Islam demi menunjukkan jalan yang lurus. Isu halal makanan menjadi suatu keutamaan bagi umat Islam untuk menjamin kebersihan dan keselamatan makanan tersebut. Justru itu, persijilan halal ini sangatlah penting untuk membezakan makanan itu sama ada halal ataupun haram. Oleh itu, dokumen persijilan halal yang dikeluarkan oleh pihak yang berautoriti atau badan Islam ini penting untuk mengesahkan sesuatu produk itu adalah dalam garisan panduan halal haram dalam Islam yang telah ditetapkan. Semestinya menurut agama Islam, makanan yang halal ini dapat menyihatkan tubuh badan, terhindar dari kemungkaran dan terhindar dari penyakit yang berbahaya. Keterangan bagi penyelesaian isu ini, pihak berwajib perlu membuat pemerhatian di setiap premis perniagaan yang menjual makanan, minuman kerana masih terdapat banyak premis perniagaan yang masih belum mempunyai sijil halal seperti restoran, gerai, kafe. Hal ini akan menyebabkan ramai mereka masih mengambil ringan tentang isu pensijilan halal ini dan menganggapnya perkara yang remeh. Perkara ini akan dapat diatasi dengan cara mewajibkan setiap premis perniagaan makanan mempunyai sijil halal di premis mereka. Soalan yang saya dapat adalah
bagaimanakah anda menilai kebolehpercayaan terhadap sumber-sumber tersebut? Jadi, sumber-sumber yang saya dapat adalah melalui research terhadap beberapa artikel yang berkaitan dengan restoran persijilan halal. Saya telah pilih 2 artikel. Artikel pertama bertajuk Kecanaan Pengguna Muslim terhadap logo halal, dan artikel kedua bertajuk Keyakinan Pengguna terhadap persijilan halal. Jadi kedua-dua artikel ini bertujuan untuk mengenal pasti sejauh manakah Muslim mengenal bentuk logo halal yang telah dikeluarkan oleh JAKIM dan keyakinan pengguna terhadap persijilan halal kepada sesebuah restoran. Jadi kedua-dua artikel ini telah menegaskan tentang kepentingan persijilan halal kepada sesebuah restoran. Selain itu juga, makanan halal ni merupakan tuntutan kepada semua umat Islam. Saya akan meneruskan bahagian kaedah permolehan ilmu. Persoalan permasalahan kaedah permolehan ilmu termasuk dalam persoalan falsafah ilmu, khususnya dalam aspek epistemologi ilmu. Hal ini kerana epistemologi ilmu merupakan perbahasan tentang sumber dan kebenaran sesuatu ilmu. Terdapat beberapa cara untuk melakukan kaedah permolehan ilmu dalam sesuatu kajian. Sebagai contoh, kaedah induktif dan kaedah didaktif. Ada juga kaedah lain seperti kaedah kuantitatif dan kualitatif dan lain-lain lagi. Okey, berdasarkan pemilihan tajuk kumpulan kami iaitu restoran dan persijilan halal, saya akan membahaskan 2 kaedah utama iaitu kaedah deduktif dan induktif. Kaedah deduktif adalah kaedah yang berasaskan teori atau dalil dan ianya membawa kepada kesimpulan khusus. Ianya juga dikenali sebagai logik klasik. Sebagai contoh, persijilan halal amat penting dalam sesebuah restoran atau perhotelan. Industri perhotelan atau restoran di Malaysia akan berkembang pesat dan menarik minat pelancong dari seluruh negara. Kesimpulannya, persijilan hotel dikatakan penting untuk menarik minat pelancong dari luar atau dalam Malaysia. Manakala industri induktif pula dikenali sebagai logik moden. Okey, sebagai contoh, kajian telah dilakukan hanya kepada beberapa buah restoran di Malaysia untuk mengetahui bahawa restoran mereka ada persijilan halal. Tetapi di restoran lain kita tidak membuat kajian. Oleh itu, kita telah menganggap bahawa semua restoran lain di Malaysia mempunyai persijilan halal sedangkan ia adalah di sebaliknya. Okey, so kesimpulannya, persijilan halal ini penting untuk memastikan industri perhotelan atau restoran di Malaysia dapat berkembang dengan lebih maju. Oleh itu, semua pihak restoran perlu mendapatkan persijilan halal terutama untuk penyediaan makanan di restoran mereka. Menjawab kepada persoalan apakah justifikasi dan rasional serta mengapakah kaedah ini digunakan. Pensijilan halal sebagai bukti makanan yang disediakan adalah halal. Mencari makanan yang halal merupakan kewajipan yang dituntut dalam Islam. Maknanya, umat Islam disuruh mencari makanan dan minuman yang benar-benar halal, lagi baik, bersih, suci dan berkhasiat. Disebabkan itu, pemilihan restoran, kedai makan, gerai makan yang mempunyai sijil halal menjadi keutamaan umat Islam. Dengan adanya logo halal di setiap restoran dan sesuatu produk, ia mampu menambahkan lagi keyakinan kita terhadap produk tersebut, yang mana semestinya sudah diperakui halal dari JAKIM. So, pengeluaran sijil halal ini kepada permis-permis perniagaan amatlah rasional kerana ia mampu meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap permis yang mempunyai sijil halal. Selain itu, dalam hal pensijilan halal, kebersihan peralatan di permis, pengangkutan dan persekitaran amatlah dititik beratkan dan syarikat-syarikat hendaklah mengamalkan amalan kebersihan yang baik. So, seterusnya
pekerja-pekerja hendaklah mengamalkan kod etika pekerja dan amalan kesihatan yang baik. Terdapat beberapa akta yang terbentuk berkaitan dengan persijilan halal ini, iaitu Akta Perihal Dagangan 1972 dan Perintah Perihal Dagangan 1975 dan Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 berhubung pelabelan amalan kebersihan dan keselamatan makanan yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini disebut dalam falsafah perniagaan, dan ia juga terdapat dalam Al-Quran bahawa kebersihan separuh daripada iman. Jadi oleh itu, kebersihan permis perniagaan amatlah penting dalam menghasilkan makanan, terutama kepada perniagaan restoran. Thank you. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan mengapa ataupun punca sebuah premis atau restoran itu tiada pensijilan halal. Ini adalah disebabkan oleh premis itu tidak memohon, disebabkan terlalu banyak prosedur yang mereka harus lalui, ataupun premis tersebut sebenarnya tidak layak untuk memohon disebabkan faktor-faktor tersebut. Yang pertama, sebarang permohonan yang tidak mempunyai standard rujukan ataupun garis panduan. Garis panduan ini memberi panduan kepada perancangan dari kebentuk papan tanda kekal di premis perniagaan berbentuk teres ataupun berkelompok dan sesebuah yang berada di kawasan pembangunan perniagaan dalam dan luar kawasan warisan. Kedua, syarikat yang mengeluar dan mengedar produk halal dan tidak halal seperti alkohol ataupun daging khinzir. Ketiga, penggunaan jenama yang sama bagi produk halal dan tidak halal. Keempat, produk ataupun premis makanan yang memberi implikasi negatif terhadap agama dan sosial sebagai contoh, pusat karaoke, pusat hiburan, dadah, rokok, pewarna rambut, pewarna kuku dan lain-lain. Seterusnya, produk semula jadi yang tidak melibatkan sebarang proses seperti ikan segar, sayur-sayuran segar, telur segar dan seumpama dengannya. Langkah yang perlu diambil oleh premis atau restoran yang tiada persijilan halal ialah meningkatkan tahap kebersihan dan hendaklah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSN atau Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Ini merupakan agensi kerajaan yang wajib didaftarkan pemilik premis restoran. Setiap premis restoran perlu mempunyai lesen perniagaan daripada pihak kuasa tempatan untuk memudahkan lagi segala urusan perniagaan dan ke arah persijilan halal. Setiap premis perlu mematuhi setiap syarat persijilan halal, iaitu memastikan semua bahan dan semua ramuan ialah halal dan memilih pembekal yang memilih bahan-bahan yang mempunyai SCG halal atau mempunyai SCG yang diiktiraf. Sebagai contoh, syarikat mempunyai logo halal pada pembukusan. Jadi bagi memudahkan premis untuk mendapatkan SCG halal, premis hendaklah mengikut setiap syarat-syarat yang dikenakan oleh kerajaan dan agensi tempatan. Nama saya Nur Salbia binti Abdullah dan nombor kad matrik saya H19A0572. Di sini saya ingin menyatakan bahawa kesimpulannya sijil halal ini sangatlah penting untuk diletakkan di permis-permis perniagaan agar orang ramai yang ingin datang ke permis perniagaan mereka tidak sempat menimbulkan rasa was-was mahupun syak-was sangka terhadap pemakanan yang tidak halal, tidak bersih dan tak terjamin dari segi keselamatan untuk mereka makan di gerai di permis perniagaan itu. Oleh itu, keselamatan dan kebersihan makanan itu akan lebih terjamin apabila mereka menjaga SOP, menjaga prosedur-prosedur dari segi keselamatan, dan juga terutama yang terpenting sekali adalah pensijilan halal harus diletakkan di dalam setiap permis perniagaan mereka agar mendapat kepercayaan orang ramai untuk percaya perniagaan mereka adalah perniagaan makanan yang halal.